بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير النبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia mengurusi majlis kita, Cikgu Nasir, yang dikasihi hadirin hadirat muslim muslimat sidang Jumaat. Syukur kita pada Allah SWT dengan taufik hidayah dan inayah daripada Allah SWT. Masih lagi diberi peluang, dipanjangkan umur, diberi afiat. Kita dapat merasa lagi 10 terakhir dalam bulan Ramadan. Daripada pagi ini sama-sama kita dapat hadir untuk sama-sama berkongsi berkenaan dengan tajuk yang sangat menarik. Anda pun tidak terfikir kan? Kaitan dengan nifak dengan infak. Jadi bila Cikgu Nasir hantar mesej supaya berkongsi dengan hadirin hadirat berkenaan dengan tajuk infak dan nifak. Tajuk ni biasanya sesuai nak cadai ke Cikgu Nasir tak. Masa tu tak tergamak lagi. Sepatutnya tajuk-tajuk ini dia lebih sesuai lagi Ustaz Hanif. Dan kalau bagi pada tentu ada ketakhijah ni. Memang cukup menarik sebenarnya. Dan kalau dikaji oleh Ustaz Hanif ni lebih sempurna lagi. Nifak dan infak. Anda bila Cikgu Nasir sebut, kita tak ada masa. Kita duduk buat daurah sekarang ni. 3 kali sehari buat daurah. Tiap-tiap hari. Jadi agak tersuntukkan masa. Cuma bila tajuk diberi itu, jadi kepala duduk mikir macam. Duduk ada orang duduk mikir. Jadi kita memang jadi lagu tu. Nak kecek ke apa dia ni? Infak dengan nifak ni. Sebab nifak, tajuk nifak pun dia Syekh Hasan Ali Habannakah, salah seorang ulama besar di Syria, itu guru pada Dr. Ramadan Al-Buti. Dia ada tulis kitab tentang nifak. 2 jilid. Kitab tu ada dengan anak. Jadi nak baca 2 jilid. 1 jilid dekat 700 muka surat. Jadi tengok kitab boleh letih dah. Itu baru berkenaan dengan munafikin, berkenaan nifak dia hurai semua. Kitab yang cukup menarik. Jadi kita tu lama dah duduk saja kita. Jadi bila-bila duduk tadabbur, bila-bila duduk belak juga kita tu. Tapi terlampau luas sangat. Cuma bila Cikgu Nasir sebut infak kan jadi kecil sikit. Kecil sikit. Ada nifak ni dalam Quran ni salah satu golongan sesat yang besar yang disebut oleh Allah SWT. Setara dengan Yahudi, Nasara, musyrikin, munafikin. Dalam kitab Fawzul Kabir fi Usul Tafsir, Syekh Waliullah Adahlawi ketika menghuraikan ayat Allah Subhanahu Wa Taala bicara tentang golongan sesat dalam Quran ni, hanya ada 4. Mana munafikin ni satu golongan mustaqil yang sesat. Dia bukan Yahudi, dia bukan Nasara, dia bukan musyrikin. Dia satu golongan yang mana mustaqil, yang bersendiri. Sesat dia. Dia tidak ada kata-kata yang paling tepat sekali yang Allah SWT gambar kat munafikin ni. Mudzabzabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Ini perkataan paling sesuai sekali bagi munafikin. Dia bukan orang musyrikin, dia bukan Yahudi walaupun dia baik dengan Yahudi. Dia mustaqil. Dan dia kalau kita nak gambarkan lagi sifat dia ni, dia punya kiblat dia tetap diri dia, maslahah syakhsiyah. Ini jiwa munafikin. Munafikin yang paling tinggi sekali masalah syakhsiyah dia. Tetap diri dia. Kepentingan paling tinggi sekali.
Tetap diri dia. Ni munafikin, ni asas munafikin. Jadi apa-apa perkara yang bercanggah dengan masalah dia ni, maka dia akan tolak. Sama ada Islam ke, ataupun Yahudi ke, ataupun musyrikin ke, dia langgar belakang. Dia langgar belakang. Ini asas sebagai munafikin. Nifak tu lah. Nifak. Adapun dari sudut bahasa, nifak daripada nafaqah. Nafaqah ni sebenarnya lubang yang dibuat oleh sama ada dia sebenarnya lubang. Tak. Cuma lubang yang mana dibuat oleh Yarbu'. Kalau dalam ahli lughah, Yarbu' ni apa? Yarbu' ni tikus sahara, tikus pada pasir. Tikus pada pasir. Jadi dia seperti mana dhab juga. Cuma dhab tak cerdik kan. Tak. Jenis buat sarang dalam tanah. Dhab dia buat sarang, gali sarang. Dia tak ada pintu kecemasan. Yarbu' ni dia ada pintu kecemasan. Dia buat satu lubang untuk sarang dia untuk masuk. Dia ada pintu kecemasan satu. Lubang dia buat tu tak tembus, sikit lah. Bila ada ular masuk sarang dia ke, bila ada musuh masuk, maka dia boleh keluar pintu satu lagi. Pintu tu dia nak terjah keluar tu mudah. Dia tinggal ke pasir sikit-sikit. Daripada luar kita tak nampak lubang tu. Dia pandai buat. Jadi ini dia ambil daripada perkataan daripada perbuatan Yarbu' inilah dipanggil nafaq. Maknanya masuk pintu lain, keluar pintu lain. Dia ada makna begitu. Maknanya tali dua muka lah dalam bahasa kita. Ini nifaq. Zahir lagu lain, batin lagu lain. Zahir lagu lain, batin lagu lain. Cuma pagi ni kita nak cakap biar apa dia? Biar lebih fokus lah. Jadi dalam banyak-banyak surah kita tengok dalam Quran ni, kalau kita nak ambil daripada Baqarah tentang ayat munafikin, jadi selalu terlampau banyak sangat, terlampau umum sangat. Jadi kita dah tahu dah tajuk kita ni berkenaan dengan nifaq dan infaq. Dia memang kaitan yang sangat rapat. Kaitan yang sangat rapat. Dia cukup menarik. Lepas ni Ustaz ni boleh kaji. Dan surah yang paling menarik sekali yang cerita tentang ni, ada satu surah mustaqil. Cerita tentang nifaq dan infaq. Nifaq dan infaq. Walaupun surah-surah lain disebut juga. Hatta ada surah yang nama munafik. Suratul Munafikun. Pun cerita tentang munafikun. Kemudian cerita tentang infaq juga. Surah Munafikun sendiri. Dan akhir sekali Allah Ta'ala bagi tahu. Sehingga orang munafikin pun, bila dia nak mati, Allah Ta'ala gambar kan. Bila datang kematian. Maka kalau dikembali semula atas dunia ni, dia akan buat apa? Dia bagi tahu dia akan infak, dia akan sedekah. Dia akan sedekah. Dia ada kaitan. Tak tentu dah bila Allah SWT letak ayat begitu dalam surah Munafikun tu, dia ada kaitan dengan munafikin itu sendiri. Munafikin sendiri. Tapi surah yang kita nak bicara supaya tajuk kita lebih fokus secara umum lah cikgu lagi ni. Suratul Hadid. Hadirin hadirat boleh tengok Suratul Hadid. Surah Hadid. Ajib surah ni. Surah yang diturunkan di Madinah. Hadid tu sendiri pun ajib juga. Hadid sendiri. Kita tahu kan besi. Hadid ni besi. Dan besi ni di antara yang mana Allah SWT sebut dalam Quran ni, Allah Ta'ala buat turun. Seperti mana hujan juga. Seperti mana manusia. Seperti mana al-an'am. Jadi besi pun Allah SWT guna kalimah wa anzalnal hadida fihi bas. Wa anzalna. Kami turunkan. Maknanya hadid ni dia bukan tempat asal dia di bumi. Dia yang Allah SWT turunkan. Dia tentu dia ada benda yang mana di sebalik besi ni itu ada benda yang sangat besar yang berkait dengan agama kita, berkaitan dengan Quran. Apatah lagi bila kita terjemahkan hadis ni lambai bagi kuasa, maka lagilah kita nampak letak dalam surah ni perbincangan dia tentang munafikin. Surah hadis munafikin. Besi dengan munafikin. Boleh buat tajuk lain pula juga. Besi dengan munafikin. Mana untuk lawan munafikin ni dia tak pandai dengan kata-kata, dengan kata-kata yang keras. Dia perlu hadid juga untuk senyapkan munafikin. Kalau tidak, munafikin bermaharaja rela.
Jadi nampak ada apa dia? Ada hubungnya di antara nama surah dengan apa yang ada dalam itu. Dia susunnya dia pun ajaib juga. Surah Hadid selepas surah Waqiah. Ar-Rahman, Waqiah, Hadid. Kemudian Mujadalah. Selepas surah Waqiah, Allah SWT datangkan surah Hadid. Surah Waqiah ni awal lagi. Awal di Mekah. Ar-Rahman di Madinah. Tapi Allah SWT susun dalam masa Ar-Rahman, Waqiah, Hadid. Jadi hubungnya apa pada surah ni? Kita tengok secara kita lepas ni, kita tengok semula. Kalau dia masa banyak benda lagi munafikin yang nak kecek. Kita akan sentuh surah Hadid sikit, lepas tu surah An-Nisa berkenaan dengan munafikin, kemudian suratul Ahzab. Suratul Ahzab kalau kita dah. Surah Hadid ayat ketiga Allah SWT mulakan perkenalkan dia. Daripada ayat pertama lagi, ayat pertama sampai ke ayat ke 6 tentang Allah. Allah Taala mukaddimah surah Hadid ni ayat 1 sehingga ayat 6 ni tentang kudrat dia, tentang kuasa dia, tentang ilmu dia. Ni pun berkait dengan munafikin juga. Jadi munafikin ni sebab tak puas hati dengan kudrat Allah, tak puas hati dengan ilmu Allah, dengan perintah Allah tu dia rasa tak puas hati. Dia rasa dia bimbang, masalah dia terjejah, masalah dia tidak dapat disempurnakan. Sebab tu bila perintah Allah ni tak mari, maka dia tengok. Sebab dia tak jelas tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala bila kait dengan begini, Allah Taala cerita tentang dia, tentang zat Allah, bagaimana sifat Allah SWT, bagaimana kudrat Allah Subhanahu Wa Taala yang layak untuk kita taat dan patuh. Allah Taala bagi tahu dalam surah ni ayat ketiga, huwal awwal wal akhir. Dialah yang mula-mula dan dialah yang akhir. Yang Nabi bagi tahu adalah dia laisa qablahu syai'. Tidak ada sebelum Allah SWT sesuatu apa-apa. Mudah. Huwal awwalu wal akhir. Wadh-dhahiru wal batin. Wadh-dhahiru wal batin. Allah SWT. Ia berkait sebab munafikin ni zahir lagu lain, batin lagu lain. Dan Allah SWT ni dialah awal, dia adalah akhir, dan dialah yang maha mengetahui perkara zahir, dia yang maha mengetahui perkara batin. Dia tambah lagi wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah tentang segala sesuatu maha mengetahui. Kemudian ayat seterusnya tu tentang kudrat dia, tentang ilmu dia, tentang kuasa dia. Dia bagi tahu dalam kontrol dia belakang segala sesuatu. Kemudian ayat ke-7, aminu billahi wa rasulih. Maka oleh kerana itu wahai hamba, seolah Allah nak bagi tahu, berimanlah dengan Allah, ikutlah Rasul. Kemudian wa anfiqu mimma ja'alakum, infaklah apa yang kami bagi pada kamu, yang kami jadikan kamu mana orang yang mana mengurus harta sekarang. Ini pun ajib juga ayat ni. Allah Taala bagi infak daripada kamu, mimma, apa yang kami jadikan untuk kamu, mustakhlafina fi. Kamu sekarang ni menguasai. Tak, bukan milik kamu, kami yang jadikan kamu. Kamu berharta, bukan milik kamu sebenarnya. Kami jadikan kamu ni ada orang harta, nak memiliki harta ni. Jadi Allah SWT minta supaya ni cara Allah SWT untuk kita faham. Tak, bukan Allah Taala berhajat pada kita, tidak. Supaya kita faham bahawa apa yang kita miliki bukan milik kita yang sebenar. Dunia ni tempat ujian, Allah Taala nak tengok. Dan Allah Taala bagi itu daripada Allah semata-mata. Dan kemudian Allah Taala minta yang Allah Taala bagi itu supaya kita infak. Bermula daripada ayat ke-8 lah, perintah supaya infak. Kemudian mula kritik, kenapa tidak mahu beriman dengan Allah, kenapa tidak mahu infak jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala masukkan suasana akhirat. Ayat ke-12, yauma taral mu'minina wal mu'minat. Hari yang mana Allah Taala bagi tahu bahawa suasana akhirat. Yauma taral mu'minina wal mu'minat. Hari yang mana orang mukmin lelaki dan orang mukmin perempuan akan melihat apa? Yas'a nuruhum. Akan melihat cahaya mereka ni bergerak. Allah Taala bagi tahu. Cahaya mereka ni ajib, yas'a nuruhum. Dan nuruhum ni dinisbah pada mudhaf-mudhafun ilaih, kan? Nuruhum. Mana setiap orang dia ada nur dia. Di antara orang mukmin lelaki, orang mukmin perempuan, setiap orang dia bukan bila balik akhirat nanti Allah Taala bagi tahu hari yang mana kamu melihat orang mukmin lelaki dan orang mukmin perempuan, yas'a nuruhum, maknanya mereka lihat nur untuk ramai orang. Tidak, setiap orang itu ada nur masing-masing. Setiap orang nur.
Nur ada masuk sebagai panduan dalam perjalanan dia di akhirat nanti. Allah kena bagi tahu depan mereka, belakang mereka, ada berita gembira untuk mereka. Gapo dia lagi? Jannah. Ni dalam perjalanan nak pergi ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tak daripada dia keluar daripada kubur, tak daripada mahsyar, maka orang mukmin ni kerana amalan-amalan infak dia yang buat tu, semua amalan itu bertukar jadi cahaya. Jadi cahaya Allah Taala bagi tahu. Sebab tu dalam hadis Nabi kan ajib, wal burhan sedekah. Burhan kan, burhan cahaya juga. Bukti dia sedekah. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal selama-lamanya. Itulah kejayaan yang sebenar. Sini masuk. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu. Hari yang mana berkata munafik, berkata orang munafik, lelaki dan munafik perempuan, kepada orang yang beriman. Masa jalan tu, jalan sekali, peringkat awal. Sebab apa orang munafik ni masa atas dunia dia duduk bersama dengan orang Islam. Dia duduk bersama dengan orang Islam. Yang munafik bersama dengan orang Islam, dia ada munafik. Ni kita dia mazhab dia mustaqil. Dia dalam Yahudi dia ada munafik, dalam Kristian dia ada munafik. Dalam musyrikin dia ada munafik. Dia ada munafik. Semua ada munafik. Munafik dia mustaqil. Dia punya mazhab dia, masalah dia. Masalah diri dia. Ni munafik duduk di kalangan orang Islam. Mereka dibakit pun di kalangan orang Islam. Bakit. Ni Allah Ta'ala gambar kepada kita. Jadi pada ketika itu, orang munafik lelaki dan orang munafik perempuan ni berkata kepada orang beriman ni, unzuruna. Unzuru. Selu sikit. Bukan suruh tunggu. Tak tunggu dah ni. Ke perjalanan ni. Ni sini tamahal. Imhal. Selu sikit. Perlahan sikit. Sebab apa mereka dalam kegelapan. Mereka tak ada cahaya. Mereka tak ada cahaya. Jalan di akhirat. Sebab apa? Naqtabis min nurikum. Tengok Allah kata, naqtabis min nurikum. Guna perkataan bukan na'khudh min nurikum, bukan nak ambil daripada cahaya kamu. Naqtabis. Di mana Nabi Musa Allah Taala bagi tahu cerita Nabi Musa, dia berjalan daripada Madian nak pergi ke Mesir kan. Dalam perjalanan itu tengok nur tu. Dia bagi tahu pada keluarga dia kan. Apa dia? Naqtabis. Nar dia. Naqtabis. Naqtabis ni apa dia? Kayu kita, tak. Alat bakar pelita kita pergi minta dengan orang tu api ya. Hak kita. Hak tu naqtabis. Ambil cahaya dia, ambil api dia tanpa mengurangi api orang tu. Tu naqtabis. Ni pun munafikin bagi tahu naqtabis min nurikum. Kami nak tupai cahaya kamu. Nak tupai cahaya kamu. Maka dikata pada mereka. Siapa kata ni malaikat nak kata. Irji'u wara'akum. Balik. Irji'u balik semula ke dunia. Wara'akum ni dunia. Balik semula ke dunia. Ayat ni turun ni untuk targhib mana-mana orang Islam yang ada sifat nifak, yang tidak mahu infak kerana saya pada harta, kerana saya pada cinta pada harta ni tidak mahu infak. Jadi Allah Taala bagi tahu ni. Allah Taala gambarkan apa yang akan berlaku di akhirat. Benda tak berlaku lagi. Kiamat dah lagi. Siapa zaman kita ni? Tak. Tapi ini cara Allah SWT wujudkan suasana untuk islah. Untuk islah. Untuk islah munafikin zaman Nabi. Tak. Sebagaimana kita maklum daripada berapa? 1,300 lagi bersama Abdullah bin Ubay dalam perang Uhud kan? Dalam perang Uhud. Dia ramai peringkat awal semua. Jadi sehingga bila Nabi wafat hanya tinggal ni orang. Jadi ni proses dia ni. Proses bagaimana yang sebelum ni ada nifak. Dan sahabat pun sebenarnya tak tahu. Dia nifak ni semua orang ada sebenarnya. Tak, nifak ni ada. Sebab tu Nabi ajar pada kita doa kan. Allahumma inni a'udzubika minasyiqaq wan nifaq. Minta lindung. Daripada jadi orang yang mana menyebab pecah belah dan menyebab nifak. Dan syiqaq dengan nifak pun dalam Quran pun boleh buat tajuk lain pula je. Munafik dengan perpecahan. Ini memang usul dia. Munafik dengan perpecahan ni. Dan seperti mana munafik tak boleh infak, munafik pun dia tak boleh bersatu. Munafik dia tak boleh tengok bersatu. Kesatuan ni dia tak suka. Tak. Kesatuan dia tak suka. Jadi ajib. Maka malaikat kata pada balik semula ke dunia, faltamisu nuran. Tengok. Bukan balik ke belakang denu ada, belakang itu ada. Tak. Faltamisu. Cari sendiri. Suruh cari sendiri. Faltamisu nuran. Cari sendiri. Tak cahaya. Tak. Kamu cari cahaya sendiri. Tak. Masa tu tak boleh dah. Tak ada gapa dah. Tak boleh buat gapa dah. Tengok Allah Taala. Faduriba bainahum bisurin lahu. Tak. Lalu
apa dah, dihijabkan di antara mereka orang munafik dan orang mukmin. Mana satu peringkat Allah Taala bagi. Itu pun sebagai hukumnya juga di akhirat. Salah satu bentuk hukumnya Allah SWT kepada munafikin, dia bangkit bersama dengan orang mukmin sebagaimana dia masa di atas dunia kan, dia ngaku dia mukmin. Di akhirat pun dia kena tipu pula. Dia ingat dia mukmin juga. Oh, bahaya juga. Mana kita mula bangkit tu jangan perasan lagi. Dah. Rupanya seperti kalau ada nifak tu kan, bangkit bersama orang mukmin. Tiba-tiba orang mukmin ada cahaya, kita tak ada. Masa tu minta. Dan bila kita usaha nak dapat tak boleh, maka ketika itu mari hijab. Faduriba bainahum, maka dia letak hijab di antara mereka, di antara munafik dengan orang mukmin ni, bisurin lahu, dengan satu dinding. Yang mana Allah Taala bagi tahu dinding itu babum batinuhu fihi rahmah. Belah dalam dia rahmat, belah luar dia wa zahiruhu min kibalihil azab. Belah luar dia tu zahirnya tak, belah munafikin ni azab. Ni ajib. Mula-mula surah ni Allah Taala perkenalkan Allah ke apa? Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Sini Allah Taala sebut dalam ayat munafikin. Dalam ayat munafikin ni mana satu peringkat orang munafikin dengan orang mukmin duduk sekali. Kemudian bila dalam perjalanan tu nak pergi, orang mukmin nak pergi ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, ketika itu datang hijab di antara orang mukmin dengan orang munafikin. Dan hijab tu Allah Taala gambar lagu mana? Hijab dia batin dia penuh dengan rahmat, zahir dia penuh dengan azab. Ada azab. Jadi ni apa dia? Yang Allah nak bagi. Apa hubungan ayat ni dengan munafikin? Ayat ni tak dengan munafikin. Ini Allah Taala nak bagi tentang sifat akhirat manusia dibalas mengikut amalan yang dia buat atas dunia. Di akhirat mengikut manusia dibalas mengikut bentuk amal yang dia buat. Maka ni amal yang munafikin. Jadi oleh kerana dia munafikin masa atas dunia kan, dia menzahirkan apa? Dia menzahirkan Islam, batin dia kufur. Batin dia kufur. Dia muamalat dengan orang Islam kan? Muamalat dengan orang Islam, dia menzahirkan. Dalam dia kufur, zahir dia Islam. Jadi dinding yang hijab dia di antara orang mukmin ni, dalam tu penuh dengan rahmat, batin tu penuh dengan rahmat, zahir dia azab, zahir dia azab. Jadi ni Allah SWT bagi tahu hubungan orang munafik. Ini sifat orang munafik ni. Sebab Allah Taala buat gini ni. Buat gini. Sebab dia masa atas dunia dulu menyembunyikan kekufuran, menzahirkan Islam. Jadi Allah Taala datang ke dinding sebagai azab pada dia. Yang mana dinding tu Allah Taala bagi tahu dalam dia penuh dengan rahmat, zahir dia penuh dengan azab. Apa dah tu? Ni ayat ni hubungan munafikin dengan ayat ni. Zahir dengan batin. Infak pula. Orang yang infak, orang mukmin pula. Apa hubungan orang infak dengan ayat ni? Dia ada kaitan. Infak pula. Infak dengan ayat zahir dia, batin dia penuh dengan rahmat, zahir dia penuh dengan azab. Sebab infak memang sifat dia lagu tu atas dunia ni. Sebab tu mukmin pun Allah SWT balas mengikut amalan dia juga. Seperti mana munafikin. Jadi infak ni dalam dia penuh dengan rahmat, kebaikan semata-mata, baik pada orang yang infak, baik kepada orang yang kena infak. Hakikat infak ni kebaikan semata-mata. Baik orang yang infak tu baik untuk dia, dan baik orang yang menerima infak tu baik untuk dia. Dengan infak ni dia boleh menyatukan umat. Dia untuk menyatukan umat. Menimbulkan kasih sayang. Sebenarnya baik belaka. Tapi zahir dia kan azab kan. Zahir dia kerana bakhil, kerana takut miskin, takut kurang, takut apa? Tu zahir dia. Jadi sebab itulah Allah SWT bagi tahu orang mukmin pun hijab dia ni, batin dia penuh dengan rahmat, nak isyarat pada apa? Infak tu semua rahmat belakang. Yang mana diberi oleh Allah SWT kepada orang mukmin. Walaupun zahir dia tu nampak macam dengan azab, Jadi ayat ni targhib sebenarnya. Secara tidak langsung dalam menggambarkan satu sudut untuk gambar ke balasan Allah SWT kepada perbuatan munafikin yang menzahirkan Islam, yang menyembunyikan kekufuran. Jadi mereka dihijab dengan hijab yang begitu. Mereka tak boleh nak bersama dengan orang mukmin. Dalam sudut lain pula Allah Taala nak bagi tahu pada bagaimana yang Allah Taala telah bagi pada orang mukmin. Orang mukmin yang sekarang ni, yang nak jadi mukmin ni, yang masih takut untuk infak ni, jadi Allah Taala kata jangan bimbang. Tengok ni, apa yang telah Allah Taala bagi pada orang mukmin. Zahir penuh dengan batin dan infak ni penuh dengan kebaikan. Zahir saja nampak macam dengan azab.
Tak, takut miskin, takut susah, takut macam-macam, takut jejah dak kehidupan kita. Tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Jadi ni kaitan dia. Tentang ayat Allah SWT zahir dan batin ni berkenaan dengan munafikin, berkenaan dengan munfik, sama juga. Tak, sama, dia ada kaitan masing-masing. Ada kaitan masing-masing. Dan munfik, munafik. Munfik munfik, munafik. Munfik ni orang yang infak. Munafik ni orang yang mana menyembunyikan apa yang ada dalam hati dia. Zahir dia lagu lain, dalam hati lagu lain. Bukan infak semua perkara. Munafik ni dari sudut infak, dari sudut sembahyang, dari sudut zikir, sebenarnya dia tak ada belakang. Munafik ni benda yang mana dia tak ada satu benda tu, tapi dia menzahirkan benda tu ada. Itu munafik. Munfik ni dia memang dia mempunyai harta dan dia infak. Itu munfik. Itu beza munfik kan tak? Beza dengan munafik ni dia sebenarnya tak ada, tapi dia menzahirkan benda tu ada. Dia sebenarnya bukan ahli zikir, tapi dia tengok orang ramai dia zikir. Dia bukan sembahyang, bukan ahli sembahyang, bukan ahli ibadat, tapi bila tengok orang ramai dia jadi nak sembahyang. Ini perbezaan antara munfik dengan munafik dalam Quran. Dalam Quran. Jadi tengok sambung lagi ayat. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Tengok atas dunia ni Allah Taala bagi tahu. Munafik bila tengok keadaan bila mereka dihijab kan, mereka panggil orang Islam, minta pertolongan lagi. Yunadunahum alam nakum, mereka panggil. Alam nakum ma'akum, bukankah kami ni bersama dengan kamu? Masa atas dunia dulu. Bukankah kita sekali belakang? Allah SWT rakalkan ucapan daripada ahli syurga. Qalu bala. Orang mukmin kata, bahkan dan kamu memang bersama dengan kami, walakinnakum fatantum, tapi kamu telah buat fitnah pada diri kamu sendiri. Kamu terfitnah dengan diri kamu. Kamu tak infak, kamu tidak mahu bantu agama Allah. Kamu ingat dengan bantu agama Allah, dengan infak untuk agama Allah SWT ini menyebabkan kamu terjejah. Maka kamu telah buat fitnah pada diri kamu sendiri. Fitnah ni apa? Dia menjauhkan satu orang itu daripada perintah Allah, daripada sunnah Nabi. Itu fitnah. Wa tarabbastum, dan kamu duk tunggu semacam musibah menimpa orang Islam, orang mukmin. Wartabtum, dia puncanya kerana kamu ragu-ragu dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi, oleh Quran. Wa gharratkumul amani, dan kamu terpedaya dengan kehidupan dunia ni. Dengan angan-angan kamu. Hatta jaa amrullah, sehingga datang perintah Allah SWT. Dan wa gharrakum billahil gharur, dan kamu pun terpedaya dengan Allah. Kamu ingat Allah Taala tidak akan azab. Ini bahaya. Orang yang duduk dalam suasana orang baik, dia rasa dia baik gitu. Psikologi manusia gitu. Dan ini pun di antara punca munafik tertipu dengan keadaan begitu. Tertipu dengan gitu. Dia rasa dia sebab tu Imam Malik bagi tahu di antara orang yang tak boleh percaya ni anak seorang ulama. Di antara orang yang tak boleh kita nak ambil ngaji ke tak? Tak boleh nak ambil ilmu ke tak? Salah seorang ahli ibadat. Ahli ibadat. Salah seorang anak ustaz. Sebab apa dia ustaz ni biasa dia suruh dia aling. Dia aling sepuluh ustaz. Sebab dia dibesarkan dalam suasana lagu tu. Sebab memang suasana ni dia akan pengaruhi. Dia ini menyebabkan satu orang tu dia rasa dia soleh, dia terpedaya dengan suasana. Punca dia memanglah dia tidak ikhlas kerana Allah SWT. Tapi suasana ni bahaya. Suasana ni bahaya. Orang yang mana dengan suasana yang soleh dia tidak dapat islah ke tak? Bahaya. Bahaya. Wa gharrakum billahil gharur. Wa gharrakum billahil gharur. Orang yang nampak soleh ni, duduk masjid semua, duduk gini semua tak? Dia rasa soleh dengan suasana tu. Dia malas semaya sunat, malas semaya gapo. Tak. Tapi dia rasa dia molek sebab dia duduk suasana gitu. Ni bahaya suasana ni. Tak. Kalau retina gitu juga, pakai tudung labu, gapo ke ada. Nampak soleh gitu. Dia pun benar malah hangit. Malah baca Quran, malah zikir, malah. Tapi orang sekeliling itu dia terpedaya dengan penampilan gitu. Tak. Tok Imam gitu juga, ustaz-ustaz gitu juga. Tak. Kerana dia terpedaya dengan suasana tu. Tak baca Quran pun, baca Quran bila ngajar baca Quran. Tak. Bila ngajar Quran, dia tak ada amalan juga, tak ada amalan. Ini bahaya. Wa gharrakum billahil gharur. Ni Allah Taala bagi tahu munafik ini dia terpedaya. Dia terpedaya dengan suasana, dia ingat dia langgar perintah Allah, kini Allah Taala tak marah pada. Sebab apa? Sebab suasana tu. Suasana semaya belakang Nabi. Tak, suasana dia rasa kalau dia buat kebaikan sikit dia rasa padat dah. Dia rasa padat dah. Ini bahaya orang lagu ni. Orang munafik ni bahaya. Falyawm,
Sekarang ni tengok ni. Falyawm sekarang la yu'khaz minkum fidyatun. Sekarang ni tidak diterima daripada kamu tebusan. Sekarang ni nak bagi belaka kan. Allah Taala gambar kan. Kalau manusia ni memiliki apa yang ada langit dan bumi ni, tak, orang kafir dia nak tebuh, orang munafik dia nak tebuh. Sekarang ni Allah Taala tidak ada nilai. Tak, kalau kamu memiliki di atas muka bumi ni harta semua milik kamu, dan kamu nak tebuh diri kamu, Allah Taala tak terima dah. Tak terima. Falyawm la yu'khadhu minkum fidyatun. Tengok ayat Allah SWT mari ayat begini kan. Pada hadut atas dunia lagi ni belakang ni. Tak, di bawah suhana tu. Ini kelebihan Quran yang tidak ada pada kitab lain. Tak, Allah SWT sentuh. Tak, perasaan kita so, tadi kan semua ada munafikin, kalau kita baca kita ayat gitu Allah terlepas dah lah. Tak ada dah lah. Tapi tengok falyawm sekarang la yu'khadhu minkum, tidak akan diterima lagi daripada kamu apa-apa tebusan kena bayar sekarang ni. Baru nak infak gapo tak ada nilai dah. Ma'wakumun nar, dan tempat tinggal kamu neraka. Ya maulakum, itulah tempat berlindung kamu. Wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat. Seburuk-buruk tempat. Kemudian khitab nasihat pada orang mukmin, kepada orang mukmin. Supaya jangan kerana gapo dia suasana nampak semua orang tak ada mujahadah ni menyebabkan kita leka. Kita bertukar atas amalan-amalan sebelum ni. Ayat ni para sahabat bagi tahu, seperti mana Ibnu Mas'ud bagi tahu, ayat ni turun pada kami maknanya baru berapa lama ya Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di Madinah, telah turun ayat begini tarikh para sahabat. Bila sudah mula nampak kesenangan, bila Fatu Mekah berlaku, tak ada ancaman musuh ke dah mula gapo dah orang Islam ni terkesan dengan kehidupan dunia ni turun lalu. Sebenarnya dia sudut hakikat tak lagi, tapi sudah turun ayat itab daripada Allah. Dipanggil ayat itab ni, ayat ngepek daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat apa? Ke kritik dia itab. Itab ni Allah Subhanahu Wa Taala tegur para sahabat supaya jangan buat lagu ni, jangan tidak berzikir, mula malah ibadat. Mula kesal dengan nak bagi rumah, nak bagi kebun, nak comel tu, nak comel gini, kehidupan gini bahaya. Dia menyebabkan satu orang itu makin lala. Sebab tu mula tu Allah Taala tegur, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tak apa lagi ke masa pada orang mukmin, Allah Taala bagi tahu supaya hati dia jadi khusyuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia kerana Allah Taala telah turunkan Quran pada dia, tak apa masalah lagi kan? Bila lagi nak serius? Bila lagi benar-benar nak jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala? Boleh ingat, jangan jadi seperti mana orang kafir sebelum ni. Jangan jadi seperti mana Yahudi punca kesesatan Yahudi kerana gini. Kerana keadaan begini tidak dirawat dengan sibukkan dengan ibadat. Bahaya kan? Bila perjuangan dia anggap sudah selesai, Fatu Mekah berlaku dah. Fatu Mekah berlaku. Sebelum ni kan Badar, Uhud, Khandaq sentiasa dalam keadaan gini. Jadi amalan sentiasa dijaga. Jadi bila semua sudah berlaku selesai dah, berlaku Hudaibiyah, mula dah. Tak ada musuh dah. Tidak bermusuh dengan Quraisy dah. Jadi ketika itu mula fikir macam-macam. Jadi Allah Taala turun ayat begini untuk tarbiyah para sahabat. Apa ya dengan kita? Sebab tu bahaya orang yang tidak ada perjuangan ni. Tak nak bawa agama ke mana kan tak? Hidup dengan relax, peceh, tak? Ingat tunggu mati lagu tu. Tak? Lama-lama duk sibuk dengan apa? Sibuk dengan benda-benda yang tidak patut. Yang tidak patut. Padahal tanggungjawab lagi besar. Tuntutan daripada Allah SWT sangat besar, sangat banyak lagi. Tapi dia leka. Sebab tu ayat mari dia tegur para sahabat ni. Jangan jadi seperti mana orang yang mana diberi pada mereka ilmu kitab. Yahudi sebelum ni punca mereka jadi gini memula. Allah bagi tahu wala yakunu kalladzina utul kitab. Jangan kamu jadi seperti mana ulama-ulama Yahudi ahli kitab sebelum ni. Fatala alaihimul amad. Oleh kerana lama mereka rasa lama tempoh tu tidak tawajuh pada amalan, tidak jaga amalan, faqasat qulubuhum. Lalu hati jadi keras. Dia mula melakukan mula derhaka pada perintah Allah SWT. Kemudian kita nak baca lagi. Baca waktu dulu. Tentang surah Hadid. Ayat infak yang Allah SWT sebut dalam surah Hadid. Cara Allah SWT nak sebab dalam Quran ni bukan nak bagi tahu tentang sifat munafikin dengan infak semata-mata, tidak. Quran ni nak merawat. Sebab tu bahasa Allah Taala susun sebenarnya untuk rawat dan dia sebenarnya untuk rawat. Sebab tu kita tengok awal mukaddimah suratul Hadid. Cerita tentang dia tu. Ni ayat pertama kan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang semua sama ada di langit dan di bumi, semua bertasbih pada Allah. Semua bertasbih, semua tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah ni Aziz Hakim. Kemudian bagi tahu semua apa yang ada di langit dan di bumi, semua ni milik Allah.
hidup dan mati Allah. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Semua ayat begini. Sebab apa? Munafikin dia masalah ni. Tak, dia kena rawat orang munafik ni. Tak, dia kena bagi puas hati dengan Allah. Sebab munafikin dia tak puas hati dengan perintah Allah. Munafikin ni dia tidak puas hati dengan perintah Allah SWT. Sebab apa perintah Allah ni? Orang munafikin nak Islam, Allah Taala bagi tu minan nas man ya'budullah ala harf. Fa in asabahu khairun itma'an nabi. Allah bagi tahu. Ni orang munafik. Orang munafik nak amal agama ni, bila agama bagi kebaikan kepada dia. Tak. Bila agama ni bagi kebaikan kepada dia. Bila agama ni bagi kebaikan kepada dia, dia tenang baru jalan ni, baru Islam. Tapi bila dengan sebab agama ni menyebabkan dunia dia terjejah, harta dia terjejah, masa dia terjejah, diri dia terjejah, mula inqalaba, berpaling, tak ada. Ni Allah bagi tahu. Jadi munafikin dia tak tahu apa dia qanun yang Allah telah jadikan. Nak naik ke mana-mana bangsa, dia kena buat pengorbanan. Di mana boleh kita nak bina bangsa, nak gapo dia kena ada susah payah. Dia ada orang tak susah payah dalam masyarakat. Dia munafik ni. Dia tak asyik. Nak Islam tapi tak sekadar sudah. Tak. Kalau siapa jejah gini ni bukan dia. Tak siapa jejah. Jadi konsep ni payah. Konsep ni kena nak hilang ke perasaan ni sebab dia menebar, dia kefahaman masalah syakhsiah ni, punca dia yang paling dalam sekali, cinta sangat dia pada dunia. Jelas sangat dia tentang kehidupan dunia ni. Hatta Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik, bila dia nak mati kan tak? Bila dia nak mati kan, Nabi pergi ziarah dia kan, masa dia sakit nak mati tu. Nabi tanya dia, tak? Nabi tegur dia. Tak, Nabi kata, bukankah aku telah bagi tahu pada kamu, tak, jangan baik dengan Yahudi. Baik Yahudi. Dia kata kepada Nabi, dia Abdullah bin Ubay sebut kan tak? Fulan bin Fulan. Tak, mana orang dia dulu tu senang, kaya. Tak, tapi bila dengar perkataanmu tak baik dengan Yahudi kan, baik kerak dia kan? Miskin dia kan, susah dia kan? Mana ketika nak mati pun masih gitu lagi. Mana dia perik. Mana jiwa munafikin ni perik kalau tengok dunia dia terjejah, dia perik. Ini bahaya. Masa dia nak mati. Jadi Nabi nak tegur lagi dia tak? Dia kata, wahai Muhammad, aku nak mati dah ni, bobol lah ngepek. Padahal Nabi nak nasihat, nak pujuk dia lagi, tapi dia tu kerak. Abdullah bin Umar. Mana gapo dia di punca dia? Mana dia dengar lihat pertolongan Allah pada Nabi di Badar, di Uhud, tak masuk belakang. Kalau dia masuknya dunia dia ni tak sejejah. Dia tengok semua sahabat terjejah yang mau ikut Nabi tak, itu cukup dah bagi dia ni tak boleh pakar. Mana ikhliblah dia memang dunia semua. Cinta dia pada dunia begitu sekali. Ini asah munafikin. Asah munafikin yang Allah SWT bagi tahu pada kita. Sebab tu Allah Taala gambarkan dalam surah An-Nisa kan. Dia bukan belah orang kafir, dia bukan belah Yahudi, dia bukan belah munafikin. Dia betul-betul masalah dia. Allah Taala gambar dalam surah An-Nisa. Alladzina yatarabbasuna bikum. Tengok Allah bagi tahu. Itu orang munafik ni dia cari apa? Tadi sifat yang Allah sebut dalam surah Hadid ke tak? Dia wartabat, sebelum dia tu watarabbasat. Tak. Mana dia tunggu ke apa dia? Dia tunggu orang mukmin ni dapat kemenangan. Dapat kemenangan orang kita. Sebab dia bukan nak kemenangan, dia nak benda tu daripada hasil ghanimah gapo-gapo. Tengok alladzina yatarabbasuna bika. Allah bagi tahu orang yang mana Allah nak sifatkan munafikin ni, orang yang mana tunggu apa yang akan berlaku pada kamu. Fa in kana lakum fathun, sekiranya kamu dapat kemenangan daripada Allah, maka mereka kata alam nakum ma'akum, bukankah kami bersama dengan kamu? Ngaku set kita ayat 141. Muka surat 101. Surah An-Nisa. Ni Allah Taala gambar. Sebab tu munafikin dia tak ada mazhab, bukan Yahudi, bukan Nasara, bukan musyrikin, tak ada. Dia mustaqim, munafikin. Yang Allah Taala gambar. Jadi banyak sikit itu dia mungkin duduk dalam kalangan orang Islam, mungkin duduk dalam kalangan Yahudi, dalam Nasara. Sebab tu kalau kita tengok dalam perbincangan Nasara pun dia ada munafikin di kalangan dia juga. Hatta musyrikin pun dia ada munafikin juga. Tak, orang yang khianat. Demo-demo ni masalah dia kan, syakhsiah dia, diri dia sendiri. Jadi ni Allah Taala gambar kan. Allah Taala gambar orang munafikin ni alladzina yatarabbasun, mereka duk perhati gapo dak orang Islam dapat. Fa in kana lakum fathun, sekiranya kamu dapat kemenangan daripada Allah, maka mereka kata alam nakum ma'akum, ke kami bersama dengan kamu. Wa in kana lil kafirin nasir, sekiranya orang kafir dapat kemenangan, mereka kata alam nastahwid alaikum, bukan kami yang bantu kamu. Dia kira orang kafir pula. Tak kira orang Mekah ke, Yahudi Madinah ke,
Maka dia ada jalan belakang. Supaya rebut tadi kan, jalan kau ni ada, jalan kau tu ada. Kalau jalan kau ni sumak, jalan orang Islam ada penuh dengan musibah, dia pergi jalan kok munafik, kok kafir Mekah pula. Kafir Mekah tak ada, kok Yahudi pula. Dia masuk belakang. Kalau orang zaman kita ni dia panggil orang bijak ni. Zaman kita ni, ni orang paling bijak sekali. Bahaya. Orang kata ni. Mana dia sudut ekonomi, dia sudut gapo ada. Tak lihat ni, tak lihat ni. Dia boleh masuk belakang. Selamat dia. Dunia dia selamat. Dunia dia selamat. Lebih teruk daripada Yahudi lagi. Lebih teruk daripada Yahudi. Sebab tu Allah Ta'ala sifatkan innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Patak nakal. Patak nakal. Sebab sifat dia begini. Sikap dia begini. Bila orang Islam dapat kemenangan, dia mengaku Islam. Bila Islam dapat, dan ni punca kerana tamak pada dunia begitu sekali. Tamak pada dunia. Sebab dia tak mengaku kafir, dia penakut, paling penakut sekali. Dia gabung tamak, penakut, cinta pada dunia ni duduk sekali belakang. Dia tak berani nak betul-betul atas mana-mana pihak. Dia tak berani. Dia bukan ada stand gitu. Dia tak ada. Stand dia tetap, dia paling mengaku sekali tetap diri dia masalah diri dia. Jadi ni Allah SWT gambar pada kita tetap munafikin. Ada. Sebab tu dia tak boleh nak infak kan. Sebab tu macam mana dia nak infak? Sebab dia mazhab dia lagu tu. Ada. Infak ni bila tengok kesusahan daripada orang, guna untuk takarrub pada Allah SWT. Dia tak ada kefahaman tu. Dia tak ada usaha untuk takarrub pada Allah SWT. Untuk buat baik. Hanya ini sifat orang mukmin. Sebab tu Allah SWT, kita tengok surah hadis tadi, ayat pertama tu, tetap Allah. Tak cerita tentang Allah. Sebab dia kena sesat tu. Tak, dia kena sesat. Kena datang ayat-ayat begitu biar faham molek bahawa semua ni milik Allah belaka. Dunia ni tempat ujian. Allah yang atur belaka. Kita hanya tak nak Allah tak nak tujuan. Allah tak bagi itu supaya sikah dengan perintah dia. Sikah dengan perintah Allah SWT. Bukan terbeban dengan konsep perintah dan larangan. Dia kena faham tuan yang menyuruh tu lagu mana, sifat dia. Allah SWT lebih nak kita terkesan dengan siapa yang suruh tu. Tak, sebab tu Allah datang ayat yang begitu. Begitu lepas tu kan, cerita tentang hakikat dunia. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Cerita tentang hakikat dunia. Biar faham hakikat dia. Biar faham. Dia tawar Allah SWT, kalau siapa dia beriman, ikut Allah dan Rasul. Ikut Allah dan Rasul. Kita tengok surah apa lagi? Kita tengok dari surah tentang munafikin ni, surah An-Nisa lagi. Surah An-Nisa ayat berkenaan dengan ayat yang masyhur. Ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur. Surah An-Nisa ayat 59. 87. Sebab ni di antara unsur munafikin ni, tak seperti mana kita baca tadi, cinta pada dunia, masalah utama diri dia, tak, tidak percaya dengan janji-janji Allah, tidak percaya dengan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia tak jelas tentang Allah dan Rasul. Tak jelas tentang Allah dan Rasul. Sebab tu akhir surah hadis pun Allah dan Rasul, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Tengok, wahai orang beriman, berimanlah dengan Allah dan Rasul. Tak? Sebab tu punca dia situ. Sebab tu Allah datangkan ayat supaya kita puas hati dengan Allah dan Rasul. Dan surah ni pun, surah An-Nisa ni, kita sebagaimana kita maklum dalam pengajian kita ni, surah An-Nisa ni qadiyah dia utama di antara perbincangan tentang munafikin. Tentang munafikin. Dan cuma dalam surah An-Nisa munafikin umum lah. Munafikin di kalangan para sahabat. Sahabat Nabi ada di antara munafikin. Peringkat awal, nifak tu ada lagi. Jadi ni Allah Ta'ala dedah kan. Dia punca mereka jadi munafikin sebahagian sahabat ni kerana baik dengan Yahudi. Baik dengan Yahudi ni bahaya. Sebab tu Nabi wayak pada Abdullah bin Ubay kan. Bukan aku lari kamu baik. Jadi punca dia daripada Yahudi juga. Punca dia baik daripada Yahudi. Sebab Yahudi ni satu syakhsiah apa? Orang yang mahir tentang ilmu Quran, mahir tentang ilmu, dia bahaya duduk dengan orang lagu ni. Dia tak heran jadi ilmu-ilmu ni. Tak jadi ilmu. Sebab tu Yahudi tak heran dengan Nabi. Tak heran. Hijab dengan ilmu ni bahaya. Hijab dengan ilmu ni bahaya. Jadi sebab tu ayat bermula daripada 59 seterusnya ni tentang khitab pada orang Islam ni supaya puas hati dengan Allah dan Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai beriman, atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini asah. Allah Ta'ala bagi tahu. Fa in tanaza'tum, bila berselisih, taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada amir, taat pada pemerintah, taat pada ketua. Ini asah. Ini kita kena jaga. Ini usul untuk menyatukan umat. Untuk menyatu. Bila khilaf dengan pemerintah, bila pemerintah khilaf dengan Allah dan Rasul,
Itu berlaku tanazuk lalu. Itu qanun Allah Taala. Nabi sudah bagi tahu dah kan, bila pemerintah tidak berhukum dengan hukum Allah, maka Allah Taala akan buat kamu pecah belah. Ya. Yang kita tanazuk lalu. Jadi untuk baiki tanazuk ni, untuk baiki perpecahan ni lagu mana? Farudduhu ila Allah wa. Kembali pada Allah dan Rasul. Sebab tu usaha untuk menyatukan umat ni tidak ada cara lain dah. Kena usaha setiap umat ni puas hati dengan Allah dan Rasul. Puas hati. Selagi mana umat ni tidak puas hati dengan Rasul, selagi mana setiap umat ni ada sekolah dia, madrasah dia, aliran dia, fikrah dia, selagi itu tak boleh bersatu. Ya, kena umat ni kena baca tentang kitab Allah, cerita tentang Allah sehingga semua sedia untuk tunduk pada Allah dan Rasul. Tunduk Allah dan Rasul. Ini cabaran, ini usaha, ini mujahadah. Ini kita kena. Sebab tu Allah Taala cerita tentang dia, sebab tu kita bagi tahu Quran ni tajuk utama dia tentang Allah. Tentang Allah. Dia bermula halal pada percaya pada Nabi pun kerana masalah dia kurang percaya pada Allah SWT. Dia percaya pada Allah SWT. Jadi sebab tu cerita dalam Quran tentang kebesaran Allah, tentang kehebatan Allah dari sudut kudrat dia, dari sudut ilmu dia. Kemudian kisah-kisah para anbiya pun cerita pun semua ada kaitan dengan kudrat Allah, kaitan dengan ilmu Allah. Sebenarnya nak ajak fokus pada benda tu. Selain daripada akhirat, selain daripada cerita akhirat. Bila kait cerita tentang Allah, sama ada kudrat Allah yang begitu hebat sekali, ilmu Allah yang begitu hebat sekali, segalanya dalam pentadbiran Allah begitu hebat sekali, dan cerita para anbiya, cerita orang yang menentang Allah pun berkait dengan kudrat Allah, berkait dengan ilmu Allah, berkait dengan pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Biar masuk dalam hati hamba tak ada. Biar setiap hamba ni takbur, tu dia Allah. Lapik pula dengan apa dia? Dengan ayat tentang azab Allah Subhanahu Wa Taala pula. Azab Allah Subhanahu. Betul, yang akan azab kita ni tak ada. Yang lebih teruk, yang akan azab manusia ni Allah SWT. Mula-mula lagi dalam Baqarah, uiddat lil kafirin, apa dia? Waquduhan nas wal hijarah. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Tengok bahasa Allah Taala. Kalau kamu ragu-ragu Quran ni daripada Allah, buatlah. Datang. Fa in lan taf'alu wa lan taf'alu. Kamu tak mampu buat. Kalau kamu tak boleh buat juga, tapi tak tunduk pada Allah juga, maka fattaqun nar. Aku takutlah kamu akan neraka. Tak bagi tahu. Di mana bahaya neraka tu? Daripada batu dan manusia. Allah Taala ugut. Allah Taala nak hilangkan. Tak ada kerajaan ugut nak azab seperti mana Allah Taala azab. Tak ada orang. Kita takut kok kita tak boleh buat perubahan, manusia tak boleh buat perubahan ni sebab kerana orang. Kerana masyarakat tak boleh buat perubahan ni kerana tekanan daripada kerajaan. Sama ada kerajaan yang tak berkait dengan kita, semua keadaan gitu. Seperti mana orang Mekah kan orang Mekah ni tak boleh beriman dengan Nabi ni bukan semata-mata khilaf dengan Nabi dari sudut fikrah. Dari sudut tak setuju. Dan orang Mekah faham. Orang Mekah kalau semata-mata fikrah, kalau mereka tukar fikrah mereka semua hanya Allah, boleh buat bahala gitu tanpa jejah gapo dari sudut keselamatan, dari sudut keamanan. Lama dah mereka ikut lah. Yang mereka tak boleh nak berubah ni, sebab apa? Sebab konsep syirik itu sudah diterima dan mereka jadi kepala. Mereka Quraisy jadi kepala. Quraisy yang buat usaha ni telah menyatukan semua 360 berhala di Kaabah. Tak pernah berlaku sebelum zaman Nabi, selepas zaman Nabi. Quraisy ni telah main peranan berjaya menyatukan milah berhala. India sekarang kalau orang semua hula, hidup kampung semua hula. Dia mazhab dia semua tikus. Dia tak boleh buat surah tikus dalam kampung hula. Tak boleh buat. Kalau dia buat, balah, kena katak. Buat. Orang tanya lah, ni surah apa dia ni? Surah tikus. Dia mau duduk kampung hula. Mana boleh? Dia nak semaya. Dia semua tikus. Dia kena naik reca, pergi cari kampung semua tikus. Di mana bersatu? Di India tak bersatu. Dari sudut firqah apa dia berhala-berhala ni tak bersatu. Tak nak bersatu. Allah Taala buat lagu tu. Tapi bayar ke zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke ada. Quraisy telah main peran dapat berjaya menyatukan semua dengan sebab Kaabah juga. Kaabah ni 360 berhala ada dapat menyatukan. Dan Quraisy yang telah main peran tiba-tiba Nabi dakwah, Quraisy telah faham nak buai berhala-berhala tu. Apa tanggapan? Kalau kita faham, orang tak faham. Payah ni bila kait dengan masyarakat ni kita nak buat perubahan, kita faham, orang tak faham. Kan kita belakang ke tak? Ngaji-ngaji sunnah pun buat tahlil kak.
Buat apa? Oh, payah. Payah kan? Tak payah, kita payah. Kita payah bukan main yang payah. Tapi orang tak payah. Dah adik-beradik tak payah. Tak kalah kan? Dia pun bukan masalah kita payah. Quraisy tu, bukan Kaabah tu bukan Quraisynya. 360 pahala tu. Mana 360 pahala kabilah? Berapa kabilah? Mewakili pahala tu. Dan di sebalik kabilah tu, Arab tu dah sama ada duduk di bawah jajahan Rom, bawah jajahan Parsi. Mana buai sabahala balas dengan semua kabilah. Buai 360 pahala, buai balas habis dengan semua kabilah. Dan setiap kabilah ni ada Rom, ada Parsi. Bayar kan? Bukan senang nak perubahan. Tapi Nabi SAW tidak peduli kan? Nabi kita tengok Nabi kita. Sebab tu Nabi ni dia ada himmah dia lain. Sebab tu kalau kita nak buat perubahan, kita nak main air orang. Tak boleh buat perubahan. Tak boleh perubahan. Tapi tengok Nabi SAW. Kalau kita putus asa dah, tak boleh buat nak kerja lagu mana lagu ni. Tak. Nak mikir pada lembek gitu ya. Tak berani nak catch it. Nak catch it la ilaha illallah apa. Orang pun tak tahu la ilaha illallah. Tapi tengok Nabi SAW. Jamu Quraisy. Jamu tak kumpul belakang, bagi tahu pada mereka, aku tahu pada kamu satu kalimah, kalau kamu terima, seluruh Arab akan tunduk pada kamu, seluruh ajar kepada jizyah pada kamu. Kalimah apa? La ilaha illallah. Dengar je kalimah ni, Abu Lahab kata apa? Alihadha jama'tana tabbat lak. Celaka kamu, untuk perkara ni kamu kumpul kami. Gapo dia Nabi kecek tu? Bahaya tu. Bahaya kecek tu. Oh, kalau kita faham, kita kecek lagu tu kali. Kita ayat ke Nabi lagu tu. Tak, sebab kita ayat Kelantan ni. Kita ayat pada orang Kelantan. Tak, kalau kamu terima kalimah ni tak, seluruh Asia ni akan tunduk pada kita. Barak akan bayar jizyah pada kita. Kalau kamu terima satu kalimah dengan sungguh-sungguh ni. Kalimah apa ni? La ilaha illallah. Orang kita kata gila mu. Kita sama kita kata gila dulu. Bayar Nabi SAW. Bila Allah SWT lantik jadi Nabi, baru berapa lama? Tak, surah Al-Masad tu awal-awal lagi. Tak, surah yang kena tu. Surah yang kena tu, surah Al-Masad. Tak, tapi Nabi SAW sudah tak terkesan. Tak terkesan dengan semua kebesaran. Semua kebesaran. Tak terkesan dengan semua kaedah tadarruj untuk buat perubahan ni. Tak terkesan. Yang Nabi terkesan apa? Perintah Allah. Perintah Allah. Tengok Nabi kecek lagu tu. Kita kecek lagu ni sebab kita tengok dah. Kejatuhan Rom dia perasi pada para sahabat. Nabi ni tak ada gapo-gapo lagi. Tapi Nabi SAW punya keberanian yang begitu hebat. Sebab apa? Sebab jiwa dia rasa tuan dia hanya Allah. Dia tak nampak tuan lain. Kita ni banyak tuan. Dia tak mengaku pun. Sebab tu kita takut. Kita takut orang ni lagi daripada Allah SWT. Allah kita tak ada rasa gapo. Tak ada rasa gapo. Quran main peranan. Surah-surah ni main peranan. Sebab tu cerita tentang Allah begitu hebat sekali. Kudrat dia begitu hebat sekali. Ilmu dia begitu baik. Supaya kita puas hati, supaya munafikin puas hati. Tak tengok ayat ni 7 ni pada orang mukmin supaya jadikan Allah dan Rasul ni puas hati. Duduk situ dulu. Tak, duduk situ. Allah dan Rasul kena puas hati. Betul Allah kata alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum. Kamu tak lihat orang yang mana dakwa bahawa mereka ni beriman dengan apa yang diturunkan kepada kamu. Dakwa mereka beriman dengan apa yang diturunkan sebelum kitab sebelum kamu. Tapi yuridun an yatahakamu ila taghut. Tapi mereka tak sih berhukum dengan Allah dan Rasul. Nak berhukum dengan taghut selain daripada Allah dan Rasul. Tak beritahu. Wa qad umiru, sedangkan dia diperintah supaya kufur dengan taghut. Allah beritahu wa yuridu syaitan, tapi sebenarnya syaitan nak sesatkan mereka dengan sejauh-jauhnya. Bila dikata kepada mereka ta'alu ila ma anzalallah. Mari kembali pada Allah dan Rasul. Kamu akan lihat raital munafiqin, dan Allah Taala sebut. Kamu akan lihat munafikin yasudduna anka suduna. Dia akan halal kamu. Sebab jiwa munafikin dia tak puas hati dengan Allah dan Rasul. Ni bahaya kan. Bahaya. Ternyata kalau zaman Nabi tu ada munafikin, tak 300 orang. Zaman kita tak ada munafikin. Mustahil. Tak, mustahil. Tak. Munafikin ni buat nganyi kan, tak nak gambarkan dia surah kan tak? Bila wa idza unzilat suratun, tak, bila diturun surah kan dia ada main nganyi. Lagu mana? Ada sebut kita. Tak, surah akhir surah Taubah. Tak, sifat munafikin. Tak. Bila turun wahyu kan bagi tanya, lagu mana? Tambah iman dah hari ni. Sebab Allah tak nak bagi orang mukmin bila turun ayat kan tak? Dia sudah bertambah iman mereka. Orang munafik tak buat tak? Bunyi kata ayat baru hari ni turun. Lagu mana ni? Tambah iman ke kita? Ni cakap lagu ni munafik. Cakap lagu ni. Tak. Mempersendakan Allah SWT, mempersendakan perintah Allah, ayat-ayat Allah ya Rasul.
Ini sikap mereka Allah Ta'ala bagi tahu pada kita. Semua taksir. Daripada Allah dan Rasul taksir. Dan Allahu Akbar. Kalau zaman ni lagi dia punya waham. Keadaan semua nak tunjuk kepada kita dah, bahawa perintah Allah tak sesuai, sunnah Nabi tak sesuai. Sebab kita duduk zaman yang begitu sukar sekali. Semua keadaan. Semua milah batin ni usaha. Perintah Allah tak sesuai, sunnah Nabi tak sesuai. Tak sesuai. Dia Allah Ta'ala bagi tahu sampai pekat lagu mana tengok. Akhir ayat tu kan, fala wa rabbika. Ayat 65. Allah Ta'ala bersumpah, jangan begitu wahai hamba. Demi Tuhan kamu, Allah Ta'ala bersumpah dengan diri dia. Ayat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minun. Mereka semua tak akan jadi mukmin yang sebenar. Sehingga bila? Sehingga mereka jadikan kamu sebagai kata putus. Berkenaan selesai. Nak Nabi sebagai kata putus. Semua ajak pada ke arah Nabi. Bila selagi mana umat ni tak boleh jadikan Allah dan Nabi sebagai kata putus tak? Tak gitu, tak boleh. Mana kita kena buat usaha banyak lagi. Kita tengok ni ayat seterusnya tu. Walau anna katabna alaihim. Ni Allah Taala bagi tu sifat munafikin ni. Mereka langgar perintah Nabi, perintah Allah bukan kerana perintah Allah Taala tu pada mereka molek tak molek dah. Mereka tak ada fikir pun. Mereka tak perhati dengan perintah Allah ya. Tengok Allah Taala gambar dalam ayat 66 ni. Walau anna, kalau kami wajib ke atas mereka ni bunuh diri, kalau agama Islam ni perintah pada mereka bunuh diri. Halau keluar daripada tanah air. Allah Taala beritahu. Nasaya mereka tidak akan buat. Nasaya mereka tidak akan buat. Tak akan buat. Ini satu sudut yang Allah Taala nak bagi tahu. Perintah Allah sebelum ni kan molek-molek belaka, masuk akal belaka, sempurna belaka. Tak sikut. Jadi masalah gapo ni? Dia bukan masalah molek masuk akal. Dak munafikin ni. Munafikin ni masalah dia kerana ni mari perintah Allah, tak sih. Tak. Maknanya kalau dalam Islam ni suruh minum arak ni, suruh minum Islam ni tarik. Siapa minum arak segelas boleh pahala sikit-sikit, dua gelas boleh pahala sikit-sikit. Tak, dalam Islam ni. Tahu siapa dia menentang ni? Hak menentang sekarang ni, hak liberal, hak kritik hukum Allah tak sesuai ni. Orang yang sama akan menentang. Orang yang sama akan cari dalil. Tak. Ada sepakat belaka semua. Tak. Benda ni tak molek gini-gini. Ada Islam. Ni Allah Taala nak bagi tahu tentang sikap munafikin ni. Betapa tak setuju dia dengan Allah dan Rasul. Jiwa dia ni. Allah dan Rasul. Sebab apa? Dengan Allah dan Rasul ni boleh menyatukan dia. Konsep Allah dah bukan semata-mata ajaran semaya, dan dia konsep ni boleh menyatukan umat ni. Kita kena ada orang yang mana benda ni tak. Sebab tu Nabi dapat menyatukan. Sebab dua ni ada. Bila dua ni ada sesat masalah. Sebab apa sesat kita kata sesat masalah? Sebab dengan dua ni ada masalah tu boleh selesai. Bukan bila dua ni ada tidak ada masalah. Tak, masalah manusia akan ada masalah, akan berselisih semua. Wala yazaluna Allah bagi tahu manusia akan situ berselisih. Tapi kalau dalam hati setiap umat ni ada Allah dan Rasul kan boleh selesai. Boleh selesai. Bukan kata bila ada Allah dan Rasul ni tak balah, sahabat balah. Memang sahabat, tapi boleh selesai kan? Hatta di antara Sayyidina Muawiyah dengan Ali radhiyallahu anhu kan selesai kan? Selepas zaman Sayyidina Umar, sebelum tu zaman sebelum, tak ada berlaku pembalas ke? Zaman Abu Bakar tak ada berlaku pembalas ke? Zaman Umar tak ada. Zaman Sayyidina Umar banyak pembalas kan? Hatta Sayyidina Umar sendiri dengan berlaku kan pembalas pembalas kira-kira kita kata. Tapi semua ada jalan penyelesaian. Sayyidina Umar besar masjid Nabi kan tak? Abbas radhiyallahu anhu dia beli dah tanah kat masjid Nabi, tak zaman Nabi lagi. Jadi Sayyidina Umar Rom dia pasti jatuh zaman dia. Amaklah orang mari nak ngaji, orang mari hijrah ke Madinah nak belajar dengan sahabat-sahabat. Jadi masjid ni sempit, nak besar. Jadi panggil Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas, panggil Abdullah bin Abbas. Sayyidina kata, "Wahai Abdullah bin Abbas, dak jual akadku rumah. Jual. Dan aku nak beli pun sebab nak besar. Nak jual." Allah kata tak sih. Kalau gitu hadiah. Hebah kan? Boleh pahala besar kamu buat masjid. Orang kata tak sih. Tak sih. Lepas tu kalau gitu mu pula gapo infak dak rumah tu kan buat untuk masjid. Abang kata kan, Abdullah berkata, tak sih. Okey, masalah kan? Dia ada orang lagu ni. Walaupun berimej berlaku ada, tapi manusia tak akan lepas daripada masalah. Tapi dia ada jalan penyelesaian. Tak, bila semua orang ada iman dalam hati ni lah, saya kata, lepas tu masjid kena besar. Kita mesyuarat belaka dah, setuju belaka dah. Muhajirin Ansar semua setuju dah. Masjid kena besar. Dan rumahmu ni kena apa? Tak. Abang kata tak sih. Tak setuju. Lepas tu nak lagu mana? Lepas tu, yang memang cadar lagu mana? Kena cari orang tengah. Lantik siapa kamu reda? Sudah tanya, mu lantik siapa kamu reda kan? Tak. Nanti Ubay bin Ka'ab. Tak panggil Ubay.
Maka dengar daripada Umar, dengar daripada ni. Ubay kata apa dia? Tak boleh ambil ni. Kena tunggu dia sendiri baru boleh. Oh, saya nak mana marah? Lah. Tak mu buat keputusan atas dasar apa daripada kitab, daripada ayat mana, di sunnah Nabi mana? Dia kata daripada sunnah Nabi. Daripada sunnah Nabi. Tak kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bagi tahu Allah telah perintah pada Nabiullah Sulaiman untuk buat Masjidil Aqsa. Tak, dia tanah tu ada milik satu orang. Tak, Nabi Sulaiman minta. Tak, minta. Nak jual berapa, nak jual berapa, nak jual berapa dah. Panjang cerita dia. Sehingga orang kata akhir tak saya jual. Tak saya jual. Bila tak saya jual, Allah Ta'ala perintah suruh buat. Orang tak saya jual. Buatlah ke mana? Nabi Sulaiman mengadu kepada Allah SWT. Oh ya, Allah Ta'ala bagi tahu sehingga dia reda. Kamu tak boleh ambil tanah dia, tak boleh buat selagi mana dia tak reda. Sekarang mana dia reda. Jadi ini cara dia. Tak, ada jalan. Jadi Sayyidina Umar bila dengar lagu tu, tak boleh buat apa. Tapi lepas tu tengok Abah dia pun infak. Tanah tu dia infak untuk Allah SWT. Kan? Dia bukan tak berlaku masalah, dia berlaku masalah. Tapi masalah boleh selesai. Sebab apa? Semua orang ada Allah dan Rasul dalam hati. Dia boleh selesai. Lagu mana pun. Tak. Ini tujuan dia. Dalam Quran, masuk ke Allah dan Rasul, masuk ke Allah. Biar segala perselesaian dapat diselesaikan. Kalau tak ada ni, Kak, bagi hakim macam tak selesai. Tak ada bersatu. Batu Allah SWT bagi tengok ayat ni. Tak. Kalau kami fardu ke atas mereka, bunuh diri mereka. Tak. Keluar daripada tanah air mereka. Nasib mereka tidak akan buat. Naikkan sedikit. Ni Allah nak bagi tahu pada kita. Ayat ni turun kan? Ada Ibnu Abi Hatim dalam kitab tafsir dia ni. Ibnu Abi Hatim ni siapa dia? Tok guru Imam Muslim. Ar-Razi. Bagi tahu dengan sanak dia daripada Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu. Ada cucu Abu Bakar radhiyallahu anhu bagi tahu bahawa bila turun ayat ni Abu Bakar ayat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok Abu Bakar ayat ni. Abu kata, ya Rasulullah, lau amartani an aqtula nafsi, wallahi la fa'altu. Wahai Rasulullah, kalau kamu perintah aku supaya aku bunuh diri, tak, demi Allah akan aku bunuh. Ini kedudukan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dengan perintah Allah dan sunnah Nabi SAW, dengan Nabi SAW. Kata-kata Allah dan Rasul. Bukan ada dalam kepala kita punya manhaj kita sendiri, tak ada. Mereka hanya letak depan mereka Allah dan Rasul. Gapo Allah dan Rasul? Gitu. Tak peduli dah. Ini jiwa ni kena ada. Dan Nabi sambil dia tengok pada Ibnu Ummi Maktum, pada Abdullah bin Mas'ud, Nabi kata, wallahi Nabi kata, demi Allah, Ibnu Ummi Maktum termasuk dalam ayat ni. Kalau diperintahkan supaya bunuh dia akan bunuh diri dia. Nabi tengok pada Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah termasuk ayat ni. Tengok para sahabat. Ni manhaj para sahabat. Yang mereka terkesan, dia kena bina lagu ni. Barulah umat ni dapat bangkit semua. Yang terkesan. Kalau tidak, umat yang mana terkesan selain daripada Allah dan Rasul, macam mana umat tu nak bangkit? Atau rasa apa dia nak bangkit? Bila mari keadaan, dia akan jatuh. Kita kena ada stand kita yang begitu kukuh. Yang terkesan dengan Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Sebab tu dalam ayat ni, Allah SWT panjangkan cerita tentang dia. Dia tertarik umat ni kepada Allah dan Rasul. Surah Hadid tadi pun, akhir sekali. Ya ayyuhalladzina amanu, aminu billahi wa rasulih. Yu'tikum kiflaini min rahmatih. Jaminan kepada Allah SWT. Akhir surah Hadid, ajib. Allah nak beritahu. Kritik sebelum tu tentang Yahudi dan Nasara. Mereka tidak ikut Allah dan kitab mereka, tak ikut Rasul mereka, tak ikut Nabi mereka. Allah nak kritik ayat atas tu. Akhir Allah Taala kata, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Wahai orang beriman, berimanlah kamu dengan Allah dan Rasul. Kemudian yu'tikum kiflain min rahmatih. Nasaya Allah Taala akan bagi apa? Dua jaminan kiflain. Apa dia kiflain ni? Oh ni lebih sempurna lagi. Kiflain ni jaminan keselamatan dunia dan akhirat. Kiflain ni bukan dua pahala, bukan dua kali pahala, dak. Bukan yu'tikum ajrain. Allah ajrain banyak dah Allah sebut dalam ayat lain. Tapi kiflain ni kafir ke? Takaful ke? Jaminan. Jaminan ke apa? Kiflain. Dua jaminan. Apa dua jaminan ni? Dunia pun akan selamat, akhirat pun akan selamat. Bila kita benar nak ikut Allah dan Rasul. Jaminan daripada Allah SWT. Allah nak bagi tahu. Yang bagi jaminan siapa? Pemilik langit dan bumi, yang kontrol langit dan bumi. Yang mana ilmu dia kita tahu kan, Allah nak bagi tahu tidak gugur mana-mana daun daripada mana-mana pokok melainkan dengan izin dia. Hak ni munafikin tak ada dalam hati dia. Hak ni orang mukmin ada ni. Sebab tu nak siqah pada Allah SWT. Dia kena tahu tentang ilmu Allah, kena tahu tentang kudrat Allah. Sebab tu Allah Ta'ala cerita dengan begitu detail sekali. Nak masuk perkara ni. Dia Allah SWT saja yang akan azab kita. Yang akan azab kita. Akhirat kita balik. Sebab tu dia timbul ke khauf,
takut pada Allah SWT, sehingga bila melibatkan perintah dia, sunnah Nabi ni benda yang sangat besar. Dia Allah Ta'ala, tengok dalam ayat ni, Allah SWT gambar kepada kita tentang bagaimana seharusnya kita kena taat dia. Bukan kita taat pada Allah SWT bila sesuai dengan fikrah kita. Bahaya. Ni tak ada. Hatta para rasul tak ada. Tak, dalam Quran kita kata tauhid ke ada? Tak ada. Bukan kata tauhid paling besar sekali. Tak ada. Dalam Quran ni ajar pada kita bukan tauhid paling besar. Apa paling besar sekali? Taslim pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mentauhidkan Allah kerana perintah Allah. Kalau Allah Ta'ala perintah supaya kita syirik dengan dia, kita kena syirik. Kejayaan kita adalah syirik dengan Allah SWT. Ini yang dikatakan oleh Nabi Syuaib AS. Tengok surah A'raf. Nabi Syuaib AS. Surah A'raf, muka surat 1, 2, ayat 88. Ayat pertama, juzuk 9. Juzuk 9, ayat pertama. Juzuk 9, ayat pertama. Qala al-mala'ul ladhina istakbaru. Tengok Nabi Syuaib AS. Kita nak tahu manhaj orang mukmin, manhaj taslim. Qala al-mala'ul ladhina istakbaru min. Berkata orang yang sombong, orang pembesar-pembesar yang sombong, yang takabur di kalangan kaum Nabi Syuaib, berkata pada Nabi Syuaib, mereka kata apa? La nukhrijannaka ya Syuaib. Kami akan halau kamu dan juga orang yang beriman dengan kamu daripada negeri kami ni. Kami akan halau kamu wahai Syuaib dan orang yang mana beriman dengan kamu daripada negeri kami ni. Ataupun kalau kamu tak sedia bagi kami halau, la ta'udunna fi millati. Kamu kena kembali pada milah kami. Tengok. Milah apa ni milah? Milah syirik lah. Milah kaum Nabi Syuaib, milah syirik. Nabi Syuaib kata, awalau kunna karihin, walaupun kami tak si, kamu nak paksa juga. Maka kaum dia kata, ya, sama ada kamu keluar ataupun kamu kembali pada milah kami. Nabi Syuaib bagi tahu, kalau kami kembali pada milah kami, kalau kami kembali pada milah kamu, qad iftaraina 'ala Allahi kadhiba. Maka kami telah buat dusta atas nama Allah SWT. Selepas Allah SWT telah selamatkan kami daripada syirik ni, daripada kekufuran ni. Dia kata Nabi Syuaib, tengok, wa ma yakunu lana, tidak mungkin bagi kami an na'uda fiha, kembali pada syirik, kembali pada milah kamu, illa an yasha Allah. Melainkan Allah SWT nak kami kembali. Tengok. Mana ada lagu-lagu mana tak ada. Illa an yasha Allah Rabbuna. Melainkan bila Allah SWT nak. Ini seperti mana kata Nabi dalam surah Zukhruf. Kul law kana 'inda ar-rahmani walad. Nah, Allah Taala suruh kata pada Quraisy. Marah sangat Quraisy pada Nabi SAW. Tak terima konsep syirik dia ni. Tak. Nabi kata, bukan aku nak lawan kamu. Allah telah perintah supaya mentauhidkan dia. Bukan aku pandang-pandang. Qul law kana 'inda ar-rahman. Katakanlah Muhammad, kalau Tuhan Rahman tu ada anak, fa ana awwalul am. Aku mula-mula sekali. Tengok. Kita bukan ada stand. Para anbiya bukan ada stand kat bawah. Lagu ni tak ada. Bahaya kita buat lagu tu. Bahaya lagu. Kita taslim pada Allah SWT. Sebab tu dalam Quran banyak taslim pada Allah SWT. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Muslim. Asal taslim pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kisah pertama dalam Quran cerita tentang para malaikat. Payah. Malaikat Allah Taala ulang dalam Quran 6 kali. Usjudu li Adam. Usjud. Bukan senang. Malaikat yang tahu, yang bila Allah Taala bagi tahu, inni khaliqum basyaran, aku akan buat manusia ya, di atas muka bumi. Allah Taala cerita pada kita. Malaikat kata apa? Gapo malaikat bagi tahu? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Tak. Adakah patut kamu ya Allah nak jadikan makhluk yang melakukan kerosakan, yang melakukan tumpah darah? Tengok malaikat bagi, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa sedangkan kami sentiasa bertasbih, sentiasa memuji kamu, sentiasa mentakdiskan kamu, sentiasa memuja kamu. Kami begitu sekali beribadat, begitu tinggi sekali ibadat pada Allah Subhanahu taala. Tiba-tiba mari perintah Allah Taala kata, wa idh qala rabbuka lil malaikati ini usjudu li Adam. Sujud pada Nabi Adam. Bukan senang. Tapi malaikat lagu mana? Fasajadu, sujudlah kau. Malaikat sujud pada Nabi Adam ke apa dia? Sujud ke apa dia sujud tu? Sujud. Kata sujud hormat. Mana boleh sujud? Hormat syirik dah mana boleh? Sujud apa? Sujud ta'atan lillah. Sujud kerana taat perintah Allah. Taslim pada perintah Allah SWT. Ni yang salah nak. Mula-mula kali nak ajar pada kita. Kisah mula-mula saya cerita contoh depan kita ni, yang makhluk yang lebih hebat daripada kita, bayangkanlah lebih ramai lagi daripada arasy Allah SWT. Jibril penjaga arasy yang lapar tu, yang begitu hebat. Sujud belakang. Sujud. Bawa taslim pada Allah SWT. Bawa. Sebab kehebatan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah SWT. Ha ni nak masuk dalam hati kita. Ha ni. Biar kita tahu. Tak.
Allah kita ni setara mana Allah kita ni. Kudrat dia lagu mana. Maka semua tunduk. Semua. Sebab tu boleh mau aras. Aras ni dia yang kontrol belakang. Makhluk paling besar kali yang Allah jadikan aras ya. Aras. Ibnu Mas'ud bagi tahu kan tak jarak di antara bumi ke langit pertama 500 tahun ni. Siapa ke aras tu? Dia semua ni tunduk pada Allah SWT belakang. Baik, kita tak boleh nak tasawur bagaimana kudrat Allah. Sebab Allah ulai dalam Quran, wa ma qadarullah haqa qadri, wa ma qadarullah haqa qadri. Tak boleh, kita tak boleh nak anggap kehebat Allah, kebesaran. Dia Allah lagu ni yang kita akan menghadap. Dia yang hantar kita ke dunia. Dia yang wujudkan kita. Dia yang uji kita. Dia uji dia perintah dan larangan dia nak tengok kita. Dia datang ke keadaan ni. Lepas tu bayar ke? Ilmu dia bagaimana ilmu dia? Ilmu dia. Kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbik. Tengok ajib. Surah Kahfi. Allah nak gambar kata ilmu dia. Katakanlah Muhammad, kalau dah gapo dia air laut ni jadi dakwah. Untuk tulis tentang ilmu Allah SWT. Habis kering air laut. Tak, ilmu Allah tak habis lagi. Walaupun kami datang, walau ji'na bimislihi madada. Kita boleh bayar. Kalau kita ambil sabaldi dakwah, tulis. Kita tulis apa dia? Yang kita kata tak sesuai perintah Allah SWT. Ambil sabaldi. Nak tulis apa dia kita? Tak ada habis, tak jejah dakwah lagi. Tak tahu tulis apa. Ilmu kita kata ada. Apa ya? Ilmu Allah SWT. Kalau Nabi bagi tahu dalam hadis kan, tak manusia dan jin berkumpul di satu tempat daripada zaman Nabi ada sampai hari kiamat, mohon segala keinginan, segala hajat. Allah Taala boleh sempurnakan segala keinginan dia. Tak pun menjejahkan, tak menguraikan daripada khazanah Allah, melainkan seperti mana jarum yang dicelup dalam air laut. Baik. Bagaimana dengan ilmu dia? Bagaimana mari dalam tasawur kita ni, dak perintah Allah SWT dan sunnah Nabi yang disuruh kita perintah supaya ikut Nabi rasa tak sesuai. Tak masuk akal kan? Tak masuk akal. Ajib. Perkara gini Allah Ta'ala cerita. Ini yang tidak ada dalam munafik. Jadi munafik. Sebab tu Allah SWT cerita pada kita panjang lebar. Tak. Punca munafik ni, tak. Pertama sekali masalah hadiah paling tinggi sekali. Cinta pada dunia. Tak. Yang kedua, tak jelas tentang Allah. Sebab tu dia rasa perintah Allah SWT ni tak sesuai. Sebab tu dia rasa Nabi tak sesuai. Tak jelas. Sebab tu Allah Ta'ala banyak cerita tu. Cerita tentang munafik pun cerita tentang Allah dulu. Sebab apa? Sebab ni masalah manusia. Selagi mana orang ni tak selesai ke tak? Belajar dengan kehidupan dunia yang sementara ni, maka kita akan sumak dengan keadaan-keadaan begini. Dan sikit lagi, satu lagi. Ni Allah Ta'ala gambar. Kita kembali semula ayat surah An-Nisa tadi. Ni Allah Ta'ala gambar. Ni jiwa munafikin. Ni jiwa dalam masyarakat. Ni jiwa kita belakang. Allah Ta'ala bagi tahu ayat 72. Wa inna minkum laman la yubatti'an fa in asabatkum musibah qala qad an'ama Allahu alayya idh lam akum ma'hum syahida. Ini munafik ni ada pada kita belakang. Allah bagi tahu. Allah kata ni antara kita pada para sahabat, wa inna minkum, ada di antara kamu dak sahabat Nabi laman la yubatti'an, bila disuruh supaya berjihad ke dak buat alas dia macam buat alas dia payah dah nak gerak. Bila nak bergerak ni kita tak bergerak lagi, kita baru dengar ngaji baru. Tu pun kalau gerak nak ngaji pun ramai mutak juga. Tak, bahaya. Ni pas ngaji nak buat kerja. Buat kerja lagi banyak mutak, lagi banyak hilang. Tak, nak gerak. Ni Allah nak bagi tahu sifat. Ada di antara kamu tak bila suruh jihad disuruh ke tak? Lambat-lambat. Macam-macam buat alasan. Fa in asabatkum musibah, bila jemaah tu telah pergi dah. Tak, kita buat lama-lama orang pergi lega serah. Bila jemaah tu pergi, jemaah tu kena musibah. Oh, dah accident, mati. Tak kena serai ke musuh ke, kena musibah jemaah. Dia telah begitu. Kita kata apa? Qala qad an'ama Allah. Berkata orang munafik ni. Muju Allah Ta'ala bagi nikmat pada kita. Muju tak duduk dengan pak tema tu. Tak, kalau duduk dengan tema tu mati juga kita ni. Ni Allah Ta'ala kata, ni jiwa munafik. Jiwa munafik lagu ni. Ni orang Islam ni. Ni sahabat Nabi ni. Allah Ta'ala rakalkan jiwa lagu ni munafik. Walain asabakum fadlun min Allah. Jika jemaah yang dihantar tak didapat kemenangan, dapat harta ghanimah yang banyak, la yaqulunna ka'an lam takum bainakum wa bainahu. Oh, dia rasa tak puas hati. Apa tak ajak kita? Apa tak rakyat molek kita? Ngepek dia. Sebab apa? Sebab tak boleh. Tak boleh keuntungan. Allah bagi tahu. Seolah-olah sebelum ni tidak ada hubungan kasih sayang. Tak puas hati sebab dia tidak disertai sekali lain. Ya laitani kuntu ma'ahum. Kalulah aku, duk koyak sore pula dari sudut jiwa dia, kalulah aku bersama mereka tu. Nasya aku boleh dapat ghanimah gitu ya. Ini jiwa munafik Allah cerita. Dan ini jiwa kita ni. Ajib. Orang Allah bagi jiwa orang mukmin lagu mana? Bila diminta segera dia akan pergi segera.
Lepas tu kalau dia tak pergi, tak boleh pergi kan ada masyarakat. Nak bila jemaah dia kena musibah kan tak? Kena musibah dia rasa sedih. Dia tak ada jiwa kebersamaan yang tak ada yang munafikin. Tak, kalau munafikin ni kalau jemaah pergi tu kena musibah, muja aku tak pergi. Oh, muja kawai selamat. Kalau kawai pergi pas kawai mati. Bercakap begini munafik tu kan. Kita biasa kejap lagu ni. Tak? Orang mukmin ni sepatut kena tu Allah. Kawai tak pergi ni. Kalau kawai pergi ni kawai pandai, kalau kawai rebang. Oh, ni suruh dia tu rebang. Kawai tak pergi. Kawai mahir sekali rebang. Kawai sepatutnya orang mukmin dia rasa lagu tu. Dia rasakan musibah yang kena pada jemaah dia, kepulangan dia tu, dia rasa tu macam yang musibah kena pada dia sendiri. Kalau orang Islam dapat kemenangan, maka dia rasa gembira seperti mana jemaah dia. Ini Quran nak bina para sahabat ni. Itu ajib. Dan Nabi tak dapat bina dengan ceramah di mimbar dengan Nabi SAW tarbiyah para sahabat bagi panduan secara membaca Quran gini. Quran akhirnya Quran akhir Islam. Sebab tu dalam Islam ni tak kena bergerak dan setiap orang kena ada hubungan kita Allah SWT. Sebab ni lopong-lopong ruang-ruang yang mana kita tak boleh nak catch tak, pemimpin tak boleh nak catch tak, maka Quran akan sesat. Akan bagi jiwa-jiwa ni. Benda-benda lagu ni kan benda dalam kan Quran bagi tegur. Allah tak nak boleh tegur. Jadi banyak perkara begini sebenarnya dalam kita Allah SWT yang mana untuk backing untuk orang sekian ni. Oh, catch lagu ni rupanya munafik. Sifat lagu ni lagu munafik. Perasaan lagu ni perasaan munafik. Tengok. Allah bukan bagi tahu tetes perasaan tu perasaan munafik, percakapan munafik. Sahabat baru tahu bila keluar ayat Quran gini, baru tahu. Sebab tu tak ada nama, sebab tu tak tulis nama, sebab tu tak ada orang tahu. Dalam hadis mana ada siapa dia munafik. Tapi sebab tu Ibnu Abi Mulaikah dan seorang tabi'in bagi tahu aku jumpa 30 orang ahli Badar. Semua mereka mengatakan mereka ni munafik. Mereka munafik. Sebab apa? Sebab ayat ni sebenarnya kalau tengok dia akan kena sikit sebanyak pada setiap orang. Pada setiap orang. Bila Allah Ta'ala gambar kata, daripada sini kita islah. Dan punca dia seperti mana kita ayat tadi, kerana terlampau cinta pada kehidupan dunia, ni asas munafik. Masalah dia, paling penting sekali, paling tinggi sekali. Dia kerana tak jelas tentang Allah, tak jelas tentang akhirat. Masa cukup setakat dulu. Terima kasih. Apa yang baik daripada Allah SWT, apa yang baik daripada hamba, qul qul hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Alhamdulillah. Salam. Zakat. Maksudnya dalam asmati dia kena tapi dia juga start mengajar. Dia kata start tu bukan boleh asmah, maknanya tak boleh juga. Jadi yang boleh tahu sebenarnya dia masalah fisabilillah ni terlampau kepada dia diperluahkan sangat. Memang dia orang boleh tengok zakat ni hanya lapai asnaf tu yang disebut salah satunya fisabilillah. Tapi fisabilillah sebenar ni memang orang yang menjual di jalan Allah. Perang dah sebenarnya. Itu sebenarnya asasnya. Cuma sekarang ni adalah ulama-ulama seperti mana Syekh Dr. Al-Qardawi tawasuk sehingga kepada madrasah-madrasah, sekolah-sekolah tu untuk pelajar-pelajar agama dia masuk ke demo ni. Paling kurang pun setakat tu. Kalau kita nak tasawuf, nak orang pelajar-pelajar yang memang ngaji sungguh, ya tak? Kalau nak libat apa peringkat ustaz-ustaz ngaji semua gini, terlampau luah doa kita sekali semua fisabilillah belaka. Kaki orang masjid pun Nabi bagi tahu, ya tak? Siapa dia pergi masjid wa fisabilillah. Kita orang pergi masjid. Tak, Nabi bagi tahu dalam hadis dalam Bukhari ni. Nabi kata orang yang pergi masjid ni wa fisabilillah. Maksud fisabilillah juga kita. Sedangkan sebenarnya fisabilillah tu dia termasuk seperti mana fakir miskin tu orang mana berjuang di jalan Allah, dia telah korbankan. Memang layak dah sepatutnya. Dia telah korban sungguh. So peringkat mati sampai ini. Dia tahu diperluahkan sehingga pelajar-pelajar tu kira makul lagi lah, boleh terima lagi lah. Tapi sampai ke ustaz-ustaz yang mengajar ni rasa tak sepatutnya lah. Tahu buka luah sangat. Kita bimbang ni sebab apa? Asnah yang Allah Taala sebut. Allah Taala sendiri bahagi. Nabi bagi dalam hadis dalam Abu Daud. Nabi kata aku pun tak pasal jabut tangan. Ini Allah sendiri bagi. Tiba-tiba kita tahrif dari sudut makna dia. Sedangkan kita guna fisabilillah juga tapi tahrif dari sudut makna ni bahaya.
Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Salam. Tanya berkenaan dengan yang Ustaz sebut tadi, berkenaan dengan macam mana Nabi menghapus berjaya menghapus ketiga hal itu. Ini sabar yang sangat besar tu, bagaimana Nabi mengurus emosi Nabi SAW sepanjang dakwah Nabi SAW. Kemudian berkenaan dengan zakat juga. Dengan zakat ini ada pesan yang jadi sudah soal dari bagaimana Nabi SAW mengharungi cara menepis cara yang Allah Ta'ala sebut fala'allaka bakhun nafsak. Bagaimana sikap Nabi menempati soal itu. Allah SWT cerita dalam Al-Quran. Ni keadaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Masa di Mekah, fala'allaka bakhi'un. Boleh jadi kamu nak binasa. Kesedihan Nabi ni di Mekah, sedih cara Mekah. Anak beranak sendiri tak terima. Sedangkan Nabi sudah dah akhirat, tengok dah akhirat. Yakin dengan akhirat. Tiba-tiba kaum sendiri, anak beranak sendiri tidak mau beriman. Bila tolak Nabi kan neraka. Itu kesedihan Nabi yang Allah Ta'ala gambar. Apatah lagi, Nabi nak kebaikan, mereka tuduh macam-macam. Itu kalau kita baca Quran, kita akan nampak kesedihan Nabi. Allah Ta'ala gambar kepada kita kesedihan demi kesedihan. Di Mekah Allah Ta'ala pujuk Nabi dengan apa? Dengan tasbih. Dan Allah Ta'ala berkata, na'lam innahu la yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami tahu wahai Muhammad, apa yang mereka kata pada kamu menyedihkan kamu. Allah Ta'ala kata apa? Fasabbih bihamdi rabbik. Bertasbihlah pada Tuhan kamu. Wa kum minas sajidin. Jadikanlah orang sembahyang. Maknanya sembahyang tasbih ibadat dalam Quran sebenarnya tuan. Kalau kita nak dapat hakikat dia kan, kita kena buat seperti mana Nabi buat. Dia sebenarnya sembahyang ibadat ni sebenarnya satu perkara yang mana untuk rilis tekanan yang dibebani oleh orang yang nak buat perubahan. Orang yang bergerak dalam masyarakat untuk ubah masyarakat, untuk ajak masyarakat kepada Allah dan Rasul ni tak. Orang tak layan, orang buat tak tahu. Sedangkan dia penat lelah habis fikir dak kemai. Maka kesedihan ni dia hemburkan dah zikir dia dan tasbih dia. Baru dia dapat hakikat zikir. Dari punca kekuatan Nabi zikrullah. Zikrullah semaya. Aqimis salata liduluki syam. Tu ayat apa dia? Sebelum dia apa dia? Sebelum dia bagaimana Nabi? Allah Taala bagi sekejap lagi wahai mak mereka nak halau kamu. Dak sunnata man qada. Inilah sunnah kami. Itu di Mekah. Di Madinah munafik pula. Zahir Islam depan wa yaquluna ta'atun. Tak bagi tahu. Depan ya Rasulullah kita tak. Suruh ya Rasulullah. Dia ada orang lagu tu. Depan Nabi ke? Oh ya, kita buat belakang. Balik keluar daripada majlis. Fa idza bajatatun ta'ifatun min Allah bagi wa yaquluna ta'atun. Mereka depan Nabi kata tak, belakang Nabi buat perancangan lagu lain. Ini keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti mana Abdullah berubah, depan lagu lain, belakang lagu lain, buat lagi tiga tu. Allah SWT tarbiyah Nabi dan para sahabat. Allah Taala bagi kepada Nabi kepada dia. Fa bima rahmatin minallahi lin talahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Panduan Allah ke mana? Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum. Ini panduan Nabi. Ini boleh menyebabkan munafik tu hilang nifak dia. Dengan apa dia? Tak, bila berlaku balik daripada Uhud, Nabi Allah Taala ayat kepada Nabi kepada dia. Tak, maafkanlah mereka. Kemudian malak istighfar untuk mereka. Istighfar sebut nama dak, ya Allah pun dosa pun. Ini kita kenal. Kemudian musyawarah macam biasa. Time musyawarah panggil macam biasa. Wasyawirhum fil amr. Okay, kalau kita buat gitu kan mungkin macam-macam lagi dah. Wa tawakkal 'ala Allah. Tak ada kata tawakkal pada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara. Itu kepada Nabi, kepada munafikin sendiri. Munafikin Allah Taala khitab pada mereka apa? Tadabbur Quran. Tadabbur Quran. Tak. Depan lagu lain, belakang lagu lain. Tak. Jadi Allah Taala kata apa? Afala yatadabbaruna al-Quran. Ini ayat untuk munafikin. Tak. Kenapa tak tadabbur Quran? Kenapa? Kemudian sebab tu Nabi SAW, cara manhaj Nabi pula tak? Hari Jumaat kan, sebab tu Nabi baca surah Munafikun. Sebab sahabat kan lagi kan? Semua Munafik kena mari belakang kan? Munafik tak mari subuh dengan Isyak. Jadi dalam semaya itu Quran yang dibaca oleh Nabi bagi kisah pada mereka. Bagi kisah. Dia muamalat Nabi, cara Nabi, layan Nabi. Ini yang kita tak ada. Ini yang kita kena usaha yang ada. Sebab tu nifak ni cabut. Tak tinggal bila Nabi nak wafat, tinggal ni orang. Tinggal ni orang. Allahu a'lam.